Berikut merupakan sejarah kayak. Di Malaysia, kegiatan berkayak telah bermula seawal peradaban manusia. Tujuan utamanya ialah sebagai medium pengangkutan dan perdagangan. Sejarah kayak moden pula bermula sekitar tahun 1960-an. Ia diperkenalkan oleh pelaut British yang berpangkalan di Woodlands, Singapura. Namun begitu, ia tidak popular di kalangan umum kerana kegiatannya hanya bertumpu di kalangan anggota tentera dan kaki tangan kanan kerajaan sahaja. Selain itu, aktiviti berkayak pada masa itu juga dipraktikkan di maktab-maktab perguruan di seluruh negara. Guru-guru yang mengikuti kursus pendidikan jasmani pada masa itu telah membina beberapa unit kayak canvas dan menjalankan pelbagai ekspedisi kayak di seluruh negara. Sekitar tahun 1970-an, Pulau Pinang telah melapori aktiviti kayak negara. Aktiviti tumpuannya ialah ekspedisi dan pertandingan. Antara kejohanan yang telah dianjurkan ialah kejohanan merentas selat Pulau Pinang dan kejohanan mengelilingi Pulau Pinang. Aktiviti kayak telah tercatat dalam lembaran sejarah negara pada tahun 1980-an apabila buat pertama kalinya 2 orang anak Malaysia telah berjaya mengelilingi semenanjung Malaysia menggunakan kayak solo. Pengembaraan sejauh 1,846 km telah mengambil masa selama 63 hari. Kejayaan ekspedisi ini telah menjana lagi perkembangan aktiviti kayak negara. Seterusnya, jenis kayak. Kayak Modesta. Kayak jenis Modesta mempunyai bentuk bahagian bawah seperti huruf V. Reka bentuk ini memberikan kayak bergerak dengan lebih laju dan lurus serta mudah memotong permukaan air. Oleh itu, kayak jenis ini amat sesuai digunakan dalam acara pertandingan seperti perlumbaan pecut. Seterusnya, kayak autosport. Kayak autosport pula mempunyai bentuk bahagian bawah seperti huruf U. Bentuk ini menjadikan kayak lebih stabil ketika berada di atas air. Kayak jenis ini sesuai digunakan oleh pendayung baharu kerana tidak mudah terbalik dan lebih selamat untuk aktiviti santai. Yang terakhir adalah kayak jenis slalom. Kayak jenis slalom mempunyai bahagian atas dan bawah yang berbentuk bulat atau menyerupai huruf O. Reka bentuk ini memberikan kayak berpusing dengan mudah serta lebih fleksibel ketika melalui arus deras. Kayak slalom biasanya digunakan dalam aktiviti sukan air lasak dan arus deras kerana mudah dikendalikan di kawasan yang mempunyai halangan seperti batu dan aliran deras. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan memperkenalkan peralatan asas dalam sukan kayak. Pertama sekali ialah kayak. Kayak merupakan sejenis bot kecil yang digunakan dalam aktiviti berkayak di sungai, tasik atau laut. Bahagian hadapan kayak dikenali sebagai bow. Bow membantu kayak bergerak membelah air dengan lebih lancar. Bahagian belakang kayak pula dipanggil stern. Stern membantu menstabilkan arah pergerakan kayak semasa berada di atas air. Seterusnya ialah hull atau lunas kayak. Hull merupakan bahagian bawah kayak yang berfungsi memberikan kestabilan dan membantu pergerakan kayak di dalam air. Bahagian tempat duduk pendayung dikenali sebagai kokpit. Kokpit ialah ruang untuk pendayung duduk dan mengawal kayak dengan selesa semasa berkayak. Seterusnya ialah pedal atau pendayung. Pedal digunakan untuk menggerakkan kayak di atas air. Pedal mempunyai beberapa bahagian utama. Bahagian pertama ialah blade. Blade merupakan bahagian yang masuk ke dalam air untuk menghasilkan kayuhan. Blade mempunyai 2 permukaan iaitu power face dan back face. Power face ialah permukaan yang digunakan untuk menghasilkan kuasa semasa mengayuh, manakala back face ialah bahagian belakang blade. Bahagian seterusnya ialah shaft atau loom. Shaft ialah batang pendayung yang menjadi tempat pegangan semasa berkayak. Di tengah pedal terdapat bahagian yang dipanggil neck atau throat. Bahagian ini menyambungkan blade dengan shaft. Akhir sekali ialah drape rings. Drape rings berfungsi menghalang air daripada mengalir ke tangan pendayung semasa mengayuh. Seterusnya ialah Personal Flotation Device atau lebih dikenali sebagai PFD. PFD merupakan jaket keselamatan yang digunakan semasa aktiviti kayak bagi membantu pengguna terapung di dalam air dan meningkatkan keselamatan. Sebelum menggunakan PFD, kita perlu memilih saiz yang sesuai dengan badan pengguna. Selepas itu, kita perlu memeriksa keadaan PFD terlebih dahulu. Pastikan semua tali, klip dan zip berada dalam keadaan baik. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara memakai PFD dengan betul.
Seterusnya ialah spray deck. Spray deck ialah peralatan yang digunakan untuk menutup bahagian kokpit kayak supaya air tidak mudah masuk ke dalam kayak semasa berkayak. Selain itu, spray deck juga membantu mengurangkan risiko kayak dipenuhi air yang boleh menyebabkan kayak menjadi berat dan sukar dikawal. Sekarang saya akan menunjukkan video ringkas tentang cara penggunaan spray deck di atas kayak. Seterusnya saya akan menerangkan tentang keselamatan berkayak dan langkah-langkah yang perlu dipatuhi semasa melakukan aktiviti berkayak. Antara langkah keselamatan yang penting ialah persediaan diri sebelum berkayak. Peserta perlu memastikan diri berada dalam keadaan sihat dan cerdas bagi mengelakkan kecederaan semasa aktiviti dijalankan. Selain itu, aktiviti regangan otot dan pemanasan badan perlu dilakukan untuk meningkatkan fleksibiliti serta mengurangkan risiko kekejangan otot. Peserta juga perlu mempunyai pengetahuan asas tentang teknik mengayuh, cara mengawal kayak dan langkah keselamatan diri. Di samping itu, mentor perlu sentiasa berada dalam keadaan fokus sepanjang aktiviti berlangsung. Seterusnya ialah persediaan sebelum berkayak. Peserta perlu memeriksa keadaan cuaca dan arus air bagi memastikan keadaan selamat. Laluan perjalanan juga perlu dirancang dengan jelas dan lokasi aktiviti perlu dimaklumkan kepada pihak lain. Semua peralatan hendaklah dipastikan berada dalam keadaan baik sebelum digunakan. Selain itu, peserta perlu mendengar taklimat keselamatan supaya memahami peranan dan langkah kecemasan semasa aktiviti berlaku. Seterusnya ialah cara menyelamatkan diri sendiri semasa berkayak. Apabila kayak terbalik, peserta perlu bertenang, luruskan kaki dan keluar dari kayak sambil memegang mana-mana bahagian kayak. Kemudian, cari bahagian kokpit untuk masuk semula ke dalam kayak. Seterusnya, depakan tangan dan betulkan bahagian bawah kayak sebanyak 3 kali sebagai isyarat bahawa kita berada dalam keadaan selamat. Jika kayak dipenuhi air, kedua-dua peserta perlu mengangkat dan menolak kayak untuk memperbetulkannya semula, manakala seorang lagi menjaga kestabilan kayak. Selain itu, terdapat juga teknik penyelamat semasa berkayak seperti Act Rescue dan H Rescue. Act Rescue dilakukan apabila hanya sebuah kayak datang membantu. Kedua-dua mangsa akan berpaut pada kayak penyelamat, kemudian mangsa akan diangkat untuk mengeluarkan air sebelum diperbetulkan semula. H-Rescue pula dilakukan apabila terdapat 2 atau lebih kayak yang datang membantu. Kedua-dua kayak penyelamat akan berada di sisi kayak yang terbalik seperti membentuk huruf H. Bowman akan membantu membalikkan kayak untuk mengeluarkan air, manakala Stayman membantu mengimbangi kayak. Kemahiran asas berkayak. Cara memegang pendayung. Letakkan pendayung di atas kepala, bengkokkan siku pada sudut 90 darjah, laraskan kedudukan tangan sehingga kedua-dua siku membentuk sudut tepat dan genggam shaft menggunakan genggaman tertutup. Teknik masuk kayak. Stayman memegang kayak dan mengimbanginya. Pendayung diletakkan di bahagian kokpit belakang. Bowman masuk dahulu dan kemudian Bowman keluarkan pendayung dari kokpit dan bertugas mengimbangi kayak pula. Stayman melancarkan kayak dan masuk ke dalam kayak. Teknik keluar kayak. Undurkan kayak sehingga menghampiri tebing, jeti ataupun pasir. Pastikan bahagian stem menghadap ke darat. Pegang kokpit dengan kedua-dua belah tangan, keluarkan sebelah kaki sehingga mencecah dasar pasir. Angkat punggung dan hulurkan sebelah lagi kaki keluar. Berdiri tegak dan pastikan kestabilan kayak semasa keluar di jeti. Gunakan pendayung untuk mengimbangi kayak. Teknik forward stroke. Pertama, catch face. Putarkan torso ke hadapan bila dimasukkan sepenuhnya ke dalam air berhampiran kaki. Kedua, power face. Tarik shaft menggunakan putaran torso. Tolak kaki bertentangan pada footrest bila bergerak sejajar full sehingga paras pinggul. Ketiga, exit face. Bila dikeluarkan apabila tiba di pinggul. Keempat, recovery face. Pendayung dipindahkan ke hadapan secara rileks. Ulang stroke pada sisi bertentangan.
Teknik reverse stroke. Pertama, setup position. Putarkan torso ke belakang. Letakkan bilah berhampiran pinggul. Kedua, power face. Tolak bilah ke arah bow kayak. Gunakan putaran torso semasa tolakan. Kekalkan shaft hampir menegak. Ketiga, recovery phase. Angkat bilah keluar dari air di kawasan kaki. Ulang stroke pada sisi bertentangan. Teknik sweep stroke. Bila memusingkan torso ke arah sisi kayuhan sambil menghulurkan bilah pendayung jauh ke hadapan berhampiran bow kayak. Bilah kemudian dimasukkan sepenuhnya ke dalam air dan disapu dalam pergerakan arka yang luas dari bow ke stern. Semasa sapuan dilakukan, paddler perlu menggunakan rotasi torso untuk menghasilkan turning torque yang lebih kuat dan efektif. Setelah bilah tiba berhampiran stern, pendayung dikeluarkan daripada air dan paddler kembali ke posisi asal. Teknik draw stroke. Pusing torso ke arah sisi yang ingin dituju sebelum bilah pendayung dihulurkan keluar dari sisi kayak dan dimasukkan secara menegak ke dalam air. Power face. Bilah perlu menghadap ke arah hull kayak. Paddler kemudian menarik bilah ke arah sisi kayak menggunakan kekuatan torso dan otot sambil mengekalkan shaft hampir mendatar. Sebelum bilah menyentuh hull, bilah diputar sedikit untuk mengurangkan rintangan air sebelum dikeluarkan daripada air secara terkawal. Seterusnya saya akan menerangkan salah satu latihan fizikal dalam sukan kayak, iaitu Russian Twist. Russian Twist adalah sejenis latihan fizikal yang dilakukan dalam posisi duduk sambil memusingkan badan ke kiri dan ke kanan. Latihan ini memberi fokus kepada otot teras badan seperti otot abdomen, oblik atau bahagian sisi perut, pinggang dan belakang badan. Dalam sukan kayak, kekuatan otot teras sangat penting kerana kayuhan yang betul memerlukan putaran badan dan pinggang, bukan menggunakan tangan sahaja. Ramai pendayung melakukan kesalahan dengan menggunakan tangan sahaja semasa mengayuh kayak tanpa memusingkan pinggang dan badan. Cara ini menyebabkan kayuhan menjadi kurang kuat dan tidak efisien. Selain itu, penggunaan tangan sahaja akan menyebabkan bahu dan lengan cepat penat serta meningkatkan risiko kecederaan pada bahagian bahu dan pinggang. Kayuhan yang betul perlu menggunakan putaran badan dan pinggang supaya tenaga dapat diagihkan dengan lebih baik. Berikut merupakan video ringkas cara melakukan Russian Twist sebagai latihan fizikal sebelum berkayak. Seterusnya saya akan menunjukkan contoh penggunaan konsep Russian Twist semasa berkayak. Semasa mengayuh, pendayung perlu memusingkan badan dan pinggang ke kiri dan ke kanan mengikut arah kayuhan. Pergerakan ini sama seperti latihan Russian Twist dan membantu menghasilkan kayuhan yang lebih kuat, stabil dan efisien. Kegunaan Russian Twist sebagai latihan fizikal kayak. Pertama sekali, menguatkan otot teras badan, membantu atlet mempunyai keseimbangan yang lebih baik ketika berada di dalam kayak. Kedua, meningkatkan kekuatan putaran badan. Putaran badan yang kuat menghasilkan kayuhan yang lebih berkuasa dan efisien. Ketiga, meningkatkan kestabilan dan kawalan kayak. Atlet lebih mudah mengawal arah dan keseimbangan kayak di air. Keempat, mengurangkan keletihan tangan dan bahu. Kayuhan menjadi lebih efektif kerana tenaga datang daripada keseluruhan badan, bukan tangan sahaja. Akhir sekali ialah membantu mencegah kecederaan. Otot teras yang kuat membantu mengurangkan tekanan pada bahu dan pinggang.